Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Sabri, nombor menteri 059055. Saya dari kumpulan 6 dan jihad yang berkaitan dengan potongan hadis yang telah pun saya pilih ialah jihad melalui peperangan. Dari segi pendahuluan, hadis yang bertajuk beriman kepada hari kiamat ni merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Hadis ni diambil daripada susunan hadis Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Hadis ni disyarahkan dalam kitab Al-Fitan hasil karya Al-Hafiz Abi Abdullah Naim bin Hamad Al-Marwazi. Hadis ni juga merupakan hadis sahih, di mana bila disebut hadis sahih ni kita tahu merupakan hadis yang tidak ragulah di segi perawi dan sanadnya. Hadis sahih ini merupakan salah satu sumber yang menjadi sumber hukum dan panduan dalam ibadah fardu. Hadis sahih ini hadis yang bersambung dengan sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil, yakni dipercayai dan dabit dari segi kekuatan hafazan dan penulisannya daripada perawi sepertinya daripada awal sanad hingga ke penghujung sanad tanpa berlaku keganjilan, yakni syaz dan kecacatan illah. Taraf hadis sahih ini adalah kuat dan wajib beramal dengannya, seperti mana hadis yang membahaskan bab beriman kepada hari kiamat merupakan perbahasan mengenai hadis yang berkaitan tanda-tanda kiamat, iaitu antaranya peperangan dua pihak, lahir Dajjal pendusta, dicabut ilmu, berlaku gempa bumi dan lain-lain. Matan hadisnya ialah Hadithuna Abu Yaman akhbaruna Shu'aib, Hadithuna Abu Zanad an Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'awtuhuma wahidatun. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat kecuali setelah berlakunya peperangan di antara dua puak yang besar, di mana ia menyebabkan korban yang banyak dan kedua-dua puak itu menyeru seruan yang sama. Syarah hadis ni pula ialah Nabi SAW telah memberitahu tentang beberapa perkara yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat, dan beliau menyebut bahawa dua kumpulan berperang dan akan berlaku pembunuhan yang besar di antara dua kumpulan. Baginda bersabda, seruan mereka adalah satu, iaitu agama mereka adalah satu, iaitu Islam, dan dikatakan masing-masing mendakwa bahawa dia besar dan dia benar dan dia mempunyai syak terhadap bukti, dan dia juga memberitahu bahawa pendusta akan muncul dalam berjumlah hampir 30 orang semuanya, mendakwa dan memfitnah bahawa mereka adalah utusan Allah seperti Musailimah si pendusta dan Hitam si Al-Ansi dan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Okey, kita masuk pula pada perbincangan berkaitan fiqh jihad. Peperangan. Jihad dari sudut bahasa ialah masdar kepada jahadat, yujahidu jihadan dan mujahadatan, manakala jihad dari sudut istilah syariat Islam ialah berusaha gigih untuk menegakkan sebuah umat Islam dan meletakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang tinggi. Seterusnya, membawa syariat Allah untuk memimpin seluruh alam. Petikan daripada hadis ni yang membahaskan bahawa di akhir zaman peperangan akan terjadi dan ianya merupakan tanda-tanda kiamat. Dalam erti peperangan, ada dua peperangan yang boleh dibahaskan berkaitan hadis, iaitu pertama jihad fi sabilillah dan yang kedua adalah al-harbu al-istibaqiyah. Jihad fi sabilillah ialah umat yang berjihad di jalan Allah dan berusaha untuk mencapai kewajipan agamanya. Umat Islam yang berperang tidak menerima sebarang keluhan dan kehinaan serta tidak tunduk kepada orang yang menentang agama Allah, dan mereka menjadi musuh bagi negara-negara yang melampaui batas yang menyerang orang-orang lain dengan tujuan kekuasaan. Jihad harbu al-istibaqiyah pula bukanlah dikategorikan sebagai jihad, melainkan lebih kepada peperangan untuk memelihara kepentingan negara daripada sebarang pencerobohan. Kedua-duanya berbeza dari segi tujuan. Jihad lebih kepada mempertahankan agama, tetapi harbu lebih kepada peperangan untuk negara. Setiap arahan daripada pemerintah adalah wajib untuk ditaati selama mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jika pemerintah mengeluarkan arahan untuk keluar berjihad apabila ada yang menyerang negara kita sendiri, maka arahan ini wajib dipatuhi kerana perintah itu tidak bertentangan dengan syarak, bahkan menepati kehendak syarak serta termasuk dalam urusan jihad fi sabilillah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk berjihad, yakni berperang kerana mempertahankan diri, negara dan agama adalah diwajibkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi."
wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maksudnya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu, yakni untuk menggencarkan suruhan agamanya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Daripada surah Al-Hajj ayat 78. Secara kesimpulannya, pandangan arus perdana mengenai jihad dalam Islam adalah selaras dengan norma-norma antarabangsa anti keganasan. Al-Quran dan As-Sunnah telah membenarkan umat Islam untuk mempertahankan diri mereka dari keganasan atau penindasan, dan dalam masa yang sama menghadkan peperangan untuk tujuan memelihara keselamatan, kebebasan dan hak asasi manusia. Perang umat Islam tidak akan berlaku sehinggalah bangsa lain terlebih dahulu menyerang atau memerangi umat Islam. Pada akhir zaman menjelang kiamat akan berlaku banyak pertumpahan darah dan peperangan. Pemusuhan ini berlaku disebabkan timbulnya fitnah sesama manusia. Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, kita wajib percaya dengan perkara-perkara ghaib. Hari kiamat termasuk perkara ghaib yang perlu dipercayai oleh umat Islam. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita diseru untuk melibatkan diri dengan urusan jihad, tidak kira apa jua jenis jihad, kerana tujuan tiadalah maksud lain melainkan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat tertinggi. Okey, setakat itu sahaja penerangan daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.